الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Demi sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata. Dan kami telah menurunkan bersama-sama mereka kitab suci dan keterangan yang menjadi neraca keadilan, supaya manusia dapat menjalankan keadilan. Dan kami telah menciptakan besi dengan keadaannya mengandungi kekuatan yang handal, serta berbagai faedah lagi bagi manusia. Dijadikan besi dengan keadaan yang demikian, supaya manusia menggunakan faedah-faedah itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan supaya ternyata pengetahuan Allah tentang orang yang menggunakan kekuatan handalnya itu untuk menegak dan mempertahankan agama Allah serta menolong rasul-rasulnya. Padahal balasan baiknya tidak kelihatan kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Kuasa. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, dan kami jadikan pada keturunan keduanya, Nuh dan Ibrahim, orang-orang yang berpangkat Nabi dan menerima kitab-kitab agama. Maka sebahagian di antara mereka orang yang beroleh hidayah petunjuk, dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik derhaka. Kemudian kami iringi sesudah mereka rasul-rasul kami silih berganti, dan kami iringi lagi dengan Nabi Isa bin Maryam. Serta kami berikan kepada Isa bin Maryam kitab Injil. Dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya perasaan belas kasihan sesama sendiri. Dan perbuatan mereka beribadat dengan cara rahbaniyah. Merekalah sahaja yang mengadakan. Dan merekanya, kami tidak mewajibkannya atas mereka. Mereka berbuat demikian kerana mencari keredaan Allah. Dan pada itu mereka tidak menjaga dan memeliharanya menurut yang sewajibnya. Oleh itu orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad di antara mereka, kami berikan pahalanya. Dan sebaliknya, banyak di antara mereka yang fasik derhaka. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tetaplah beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Supaya Allah memberi kepada kamu dua bahagian dari rahmatnya dan menjadikan bagi kamu cahaya untuk kamu berjalan dengannya pada hari kiamat kelak. Serta diampunkan dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ditetapkan pemberian yang demikian kepada kamu supaya golongan ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang menentang Islam mengetahui bahawa sesungguhnya mereka tidak mempunyai sebarang kuasa untuk mendapat atau menyekat sesuatu dari limpah kurnia Allah. Bahawa sesungguhnya limpah kurnia itu terletak dalam kekuasaan Allah. Diberikannya pada siapa yang dikehendakinya. Dan ingatlah, Allah jualah yang mempunyai limpah kurnia yang besar. Kita berada pada penafsiran ayat-ayat terakhir surah Al-Hadid. Surah yang ke-57 pada juzuk yang ke-27. Bermula daripada ayat 25 sehingga ayat 29. Sekaligus sebagai akhir kepada penafsiran surah Al-Hadid. Dan juga akhir kepada juzuk yang ke-27. Kerana selepas ini kita akan memulakan juzuk yang ke-28. Surah yang ke-58 di surah Al-Mujadalah. Dalam ayat-ayat yang kita bacakan ini, Allah Ta'ala menjelaskan tentang dustur, yakni perlembagaan masyarakat Islam dan nizam, peraturan hukum. Bagaimana peraturan hukum dan bagaimana dustur ataupun kita namakan perlembagaan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian juga Allah Taala menceritakan pada ayat-ayat yang kita bacakan ini tentang manfaat besi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan keberkatan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Sebagaimana disebut dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Allah menurunkan 4 keberkatan dari langit kepada bumi, iaitu besi, api, air dan juga garam. Maka Allah menyebut dalam ayat yang kita bacakan ini tentang hadid. Apakah manfaat dunianya dan apakah manfaat sebenarnya. Kemudian ayat-ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan bagaimana syariat Allah ini satu. Yang diwarisi turun-temurun oleh para nabi, para anbiya alaihissalatu wassalam. Bahawa apa yang Allah Ta'ala syariatkan kepada nabi-nabi alaihissalatu wassalam adalah kesinambungan yang berterusan daripada Adam sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diturunkan kitab, penjelasan dan penerangan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang Nabi Isa alaihissalam yang merupakan Nabi yang terdekat dengan Rasulullah. Dan Nabi yang kedua akhir sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah mengutuskan Nabi Isa dan mengurniakan kepadanya kitab Injil dan menjadikan pengikut-pengikutnya itu mempunyai 4 sifat yang utama. Namun kerana kecuaian mereka dalam memelihara sifat-sifat tersebut dan ketaatan mereka pada Allah, hanya sedikit di kalangan mereka melihat kebenaran dan beriman dan kebanyakan mereka menjadi fasik. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan kelebihan orang beriman berbanding dengan mana-mana umat yang terdahulu. Bahawa mereka dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan gandaan pahala daripada kurniaan rahmatnya. Dan tidak cukup dengan pahala, Allah Ta'ala menjadikan bagi setiap orang beriman itu cahaya yang akan menerangi perjalanannya di hari akhirat kelak. Maka Allah menjelaskan bahawa bagi orang beriman itu keampunan. Apa yang berlaku kepada orang beriman daripada musibah, daripada perkara yang tak tertanggung, yang tidak mereka sukai, mereka menjadi kafarah kepada dosa mereka. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana Allah yang memberi kurnia kepada ahli kitab sebelum ini dengan perutusan nabi-nabi dan rasul-rasul dan kitab. Demikian Allah berikan kemuliaan ini kepada umat selain daripada ahli kitab. Itu di kalangan orang beriman yang bukan berbangsa Bani Israel.
dengan perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran. Dan Allah menegaskan bahawa pemberi kurniaan itu ialah Allah yang memberikan pada siapa yang dikehendakinya. Ini antara makna umum pada ayat-ayat yang kita bacakan. Bila Allah menyebut tentang al-ghayatu min bi'tsatir rasul, apakah matlamat utama perutusan rasul? Kata Allah, laqad arsalna rusulana. Sesungguhnya kami telah utuskan rasul-rasul kami. Bil bayinat, dengan keterangan dan hujah. Dengan penjelasan. Dengan syariat. Semua para nabi dan para rasul membawa bayinat. Bayinat suatu benda yang jelas. Tidak ada sama, tidak ada keraguan. Benda yang para nabi jelaskan kepada setiap umat masing-masing, tiada tanda tanya. Semuanya jelas. Tiada teka-teki. Semuanya terang. Tidak ada yang tersembunyi. Semuanya diceritakan. Maka ini disebut bayinat. Tak ada orang ni tahu, orang ni tak tahu. Semua orang boleh tahu. Semua orang terbuka untuk tahu. Tak ada ini eksklusif untuk grup ni, grup ni, tak ada. Semua orang boleh tahu. Maka Allah Ta'ala menyatakan bahawa Rasul-Rasul ini membawa bayinat. Iaitu penjelasan, penerangan. Ajar cara ibadat. Ajar manusia bagaimana cara muamalat. Ajar manusia bagaimana cara mereka berakhlak. Dan di samping para Rasul ini menjadi contoh tauladan utama. Bukan sekadar para Nabi cakap. Mereka buat. Sehingga mudah dipahami. Kalau seorang tu cakap dia tak buat, payah nak faham. Kemudian wa anzalna ma'ahumul kitab. Bersama mereka kami turunkan panduan, yakni kitab. Supaya itu terus menjadi tatapan dan rujukan sesudah kewafatan para nabi dan rasul. Sebab nabi-nabi dan rasul sebagaimana manusia lain datang dan pergi. Sampai waktunya mereka akan mati. Nabi Allah Adam AS mati, wafat. Nabi Allah Nuh juga wafat. Nabi Allah Ibrahim juga wafat. Nabi Allah Musa juga wafat. Semua para nabi akan wafat. Maka apakah yang memastikan kesinambungan ajaran Allah? Kitab. Wahyu yang diturunkan. Wal mizan. Dan Allah jadikan mizan. Perkataan mizan yang disebut oleh Allah SWT memberi maksud keadilan. Yakni intipati syariat itu ialah keadilan. Dalam bab niaga, keadilan. Dalam bab muamalah, ialah keadilan. Di mana ada keadilan, itulah Islam. Itulah yang Islam ajak. Bukan sekadar keadilan sesama umat Islam, bahkan kepada musuh. Allah memerintahkan orang beriman supaya berlaku adil kepada musuh. Walaupun mereka musuh. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah menyebabkan kebencian kamu pada satu kaum sehingga kamu tidak mampu berlaku adil. Dan sejarah telah menunjukkan orang Islam di sebalik permusuhan mereka kepada Yahudi, mereka berlaku adil. Dalam perang Khaybar, Yahudi kalah teruk. Tetapi Yahudi meminta belas ihsan supaya mereka dibiarkan tinggal di Khaybar. Mereka tidak akan lagi memusuhi Islam. Dan tidak dirampas tanah mereka. Bahkan mereka akan bagi dua hasil kalau mereka dapat. Maka Rasulullah SAW mengizinkannya. Kerana Yahudi ini ahli pertanian yang hebat. Maka Rasulullah izinkan Khaybar itu berada di tangan Yahudi. Dan hasilnya dibagi dua. Dibenarkan. Ini berlaku adil. Dan ketika mana musuh meminta keamanan, Nabi beri keamanan. Ketika mana musuh ditawan, Nabi beri keadilan kepada tawanan. Walaupun dah ditawan, ikut suka nak buat apa, tak, Islam ajar keadilan. Sehingga dalam Islam ada ahkam sujana, iaitu hukum hakam yang berkait dengan banduan. Ada kaitan, hukum hakam khas, bukan tanam banduan suka-suka nak seksa macam hari ni, dia lihat penjara-penjara. Yang memenjarakan musuh mereka, dilakukan dengan kekejaman. Islam ajar adil. Atau pada panduan. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, liyakuman nasu bil qist, supaya manusia sentiasa berdiri tegak dengan keadilan.
Dalam muamalah manusia Allah ajar siapa pun, nama suami, nama isteri, nama anak-anak, nama pemimpin, nama rakyat, maka berlaku adil. Dan semua benda kita berlaku adil. Kalau sekiranya keadilan ini diambil berat, maka berlaku keseimbangan dunia. Tak berlaku keseimbangan dunia bila tidak berlaku adil. Kan itu yang mampu menegakkan keadilan sebenarnya hanyalah Islam dan syariat Islam. Islam dan syariat Islam. Kita ambil contoh satu, harta pusaka sudah. Mana agama ada pembahagian harta pusaka yang adil? Dalam Islam ada pembahagian harta pusaka yang adil. Bila dilihat dengan mendalam. Sama ada bahagian isteri, bahagian suami, bahagian anak-anak, bahagian ibu bapa. Bukan Islam menunjukkan sistem pembahagian faraid bagi mengelakkan perbalahan dan permusuhan. Dalam dunia lain, masyarakat lain, macam mana mereka bagikan wasiat harta berdasarkan kepada si mati itu. Dia pun tinggal wasiat. Kalau bagi ke anjing, anjing lah. Bagi seorang anak lah. Dia lain tak nak bagi. Suka dia. Atas seorang pemilik harta. Yang menyebabkan perbalahan dan kebencian. Ya, Islam membenarkan pemilik harta untuk tinggalkan wasiat. Tapi dia ada hudud 1/3. Tetap waris punya hak memilikinya. Ikut keadaan mana pun waris ada hak. Untuk menghubungkan waris dengan si mati. Yang barangkali si mati melihat warisnya jahat masa dia hidup. Mungkin baik sesudah dia mati. Dia nampaklah macam ni, abaikan, jahat. Tak pernah balik kampung. Tak nak bagi harta. Mungkin bila dia mati, dia paling baik. Dia paling menjaga kebaikan dan kebajikan. Sebab kita tak tahu mana satu. Kerana baik, buruk ni dia berubah-ubah. Berubah-ubah, kita tak tahu mana seorang baik. Kebaikan kita ni apakah berterusan sehingga satu tempoh. Kita tak tahu. Maka di sini rahsianya. Pembahagian pusaka kepada keluarga supaya kekal keluarga itu utuh dan baik. Itu sebagai satu contoh keadilan. Demikian juga contoh keadilan dalam perkahwinan, contoh keadilan dalam muamalat. Kemudian kata Allah, wa anzalnal hadid, dan kami turunkan kepada manusia hadid, yakni besi. Fihi, pada besi itu ba'sun syadid. Kuat. Kuat untuk buat bangunan. Kuat untuk buat senjata. Kuat untuk buat jambatan. Kuat untuk buat kilang. Kuat untuk membina infrastruktur kemudahan-kemudahan manusia. Maka Allah kata dia ba's. Ba's ni gagah. Syadid, gagah sungguh besi ni. Kemudian Allah menyebut asas besi ni dia kuat. Wa manafi'un linnas, dan memberi manfaat pada manusia. Dengan apa yang kita sebut tadi lah. Dengan besi lah kita boleh buat kenderaan, kita buat rel kereta api, kita buat bangunan tinggi, kita buat jambatan, kita membina kilang-kilang besar, kita membina industri, bahkan barangkali kita membina rumah-rumah daripada besi. Semuanya ini manfaat. Manfaat. Dan besi ni tak akan habis. Walaupun mahal di pasaran, itu kerja golongan yang kita namakan sebagai golongan yang mendominan besi. Besi ni Allah jadikan logam yang tak akan habis. Dia sentiasa ada. Sehingga dalam Quran ada surah Al-Hadid, dia tak ada surah Az-Zahab, surah emas tak ada. Surah perak tak ada. Kerana manfaat emas dan perak bukan manfaat untuk dijadikan infrastruktur. Ia adalah manfaat berkait keuangan, tukaran. Tapi bukan untuk kegunaan. Orang tak buat rumah dengan emas, jambatan emas. Buat jambatan emas, esok hilang. Kalau buat dengan emas, esok hilang. Orang ambil belaka. Buat dengan besi, tak hilang. Yang kekukuhan dia. Lepas tu saya katakan dalam Quran tak ada surah besi, surah emas, tak ada surah perak. Walaupun ia berdina, Allah sebut surah besi. Pertama kita sebut besi ni, Tuhan akan jadikan dia satu keberkatan yang tak habis. Dia macam kita cerita ayam, kambing, lembu. Ini semua tak habis. Sejak bila kambing habis, lembu habis? Kita makan macam-macam. Tiap-tiap hari makan kambing. Tiap-tiap hari kita makan ayam. Dia tak akan habis. Itu keberkatan. Ikan kita makan tiap-tiap hari. Tak pernah habis ikan. Ada je. Yang habis duit kita, ikan tak habis. Duit itu cerita lain. Ikan tu kita cerita tak habis. Yang menjadikan duit habis sebab terlalu kita meletakkan kelompok menangkap ikan ni cuma kelompok tertentu.
maka kelompok ni boleh main. Kalau semua orang boleh menangkap ikan, maka tak ada masalah, tak ada isu. Kerana kelompok yang menangkap ikan makin sempit. Dia mula menjadi golongan-golongan kartel. Padahal benda itu laut terbuka. Semua boleh mengair, semua boleh tangkap. Semua. Kalau kita cerita zaman dulu, semua turun ke laut. Turun ke laut. Jadi tak ada cerita tentang tak mampu beli ikan. Hari ni kita dah khususkan. Bukan kata ikan. Mandi jenazah pun kita khusus. Seorang tu je. Dia cuti habis mayat kita. Tunggu. Sebab kita dah eksklusifkan dia. Benda tu tak boleh eksklusif. Dia mandi mayat setiap keluarga dia. Jadi tak payah tunggu siapa-siapa. Dalam keluarga kita dah ada seorang mandi mayat dia. Dah ada seorang yang boleh talqin. Solat jenazah. Jadi kita tak payah tunggu untuk imam, untuk bila, tak payah. Keluarga kita dah. Yang berlaku hari ni bila saya katakan, benda-benda yang dia manfaat umum, dia eksklusifkan. Ini satu kelompok. Yang tanam pokok, satu kelompok yang tanam sayur. Bukan semua orang. Atau bukan kebanyakan orang. Lepas tu sayur pun tak ada. Dimainkan. Okay. Yang terkena ayam, hanya satu kelompok. Akhir ayam tak ada. Dulu kan kita semua pakat terkena ayam. Sebelum kita kena ayam daging. Ini semua rumah ada ayam. Nak makan seminggu sekali, kejar ayam. Pergi kejar. Kejar, tangkap. Makan. Nak ikan pergi. Suruh pergi mengairkan sekian, dapat ikan. Dia cara mudah. Maka di antara keberkatan yang Allah turunkan pada manusia, besi. Besi ni tak habis. Sentiasa ada. Yang kalau kata kenapa tak ada, kenapa? Ini manipulate tentang besi itu sendiri. Bukan sebab besi. Besi itu tetap ada. Maka kata Allah, waliya'lam Allah, dan tujuan utama besi. Waliya'lam Allah, dan untuk Allah menzahirkan ilmu pengetahuan. Pemberitahuan pada manusia. Man yang suruhu, siapa yang menggunakan manfaat besi untuk menolong agama Allah. Wa rusulahu, dan menolong rasul-rasulnya menyebarkan agama Allah. Bil ghaib, dalam keadaan mereka tak nampak ganjaran pahalanya, tapi mereka beriman. Jadi Allah sebut manfaat besi secara manfaat duniawi, kemudian Allah Ta'ala menyebut secara manfaat hakiki. Apa itu manfaat hakiki? Untuk digunakan bagi menolong agama Allah. Sebab apa pun benda kat dunia ni, untuk kita raih pahala, itulah yang kekal akhirat kelak. Yang kat dunia ni semua. Kat dunia ni semua. Kalau kita sekadar guna untuk dunia, dia habis macam tu. Dia tak akan beri apa-apa lagi manfaat pada kita. Dia stop. Manfaat dan jariahnya. Tetapi kalau kita berfikir dengan segala dunia yang Allah beri pada kita untuk menjaga agama Allah, maka dia akan berterusan pahalanya sampai hari kiamat. Besi digunakan untuk menjaga agama Allah. Buat pedang, kalau zaman dulu lah buat pedang, buat tombak, buat lembing, buat panah. Mereka jadikan besi ni menjaga agama. Kalau hari ni buat kereta kebalnya, buat senjata apinya. Kalau digunakan bagi menjaga agama Allah, menyebarkan ajaran Allah, membantu para rasul dalam menyebarkan Islam, maka orang inilah yang akan mendapat kemuliaan yang sebenar daripada manfaat besi. Innallaha qawiyyun aziz. Allah tutup ayat dengan menyebut sesungguhnya Allah tu kuat lagi perkasa. Artinya kalau kamu tak nak guna manfaat yang Allah beri untuk jaga agama Allah, Allah tetap kuat. Allah tetap kuat. Kalau hari ini seluruh manfaat dunia digunakan memusuhi agama Allah. Bagaimana ketika hari ini kekuatan musuh. Allah uji orang beriman, kekuatan itu ada pada musuh. Bom nuklearnya, bom atomnya, bom hidrogennya, bom berangkainya, pesawat tempurnya, kapal-kapal besarnya, kapal pengangkutnya. Semua benda canggih-manggih ini ada pada musuh. Maka orang Islam ini tak ada benda. Tak ada kekuatan senjata, tak ada. Kalau kita compare, buat muqaranah kekuatan senjata orang Islam, dia orang kafir jauh kita ketinggalan. Negara Islam jauh ketinggalan. Tetapi Allah ingatkan kepada orang beriman, supaya perbandingan itu tidak melemahkan kita. Kenapa? Yang kuat itu Allah. Akhirnya Allah jadikan macam kita cerita semalam, pagi tadi, kejutan dunia, Israel yang dianggap punya ilmu IT yang tercanggih di dunia. Ni ilmu IT, Facebook semua dia punya. Yang mempunyai radar terbaik di dunia. Yang mempunyai semua terbaik di dunia. Dan sekali mereka dikejutkan dengan kekalahan memalukan. Satu jenderal besar mereka ditawan, walaupun mereka tak mengaku siapa sudah. Gambarnya ada. Satu lagi dibunuh. Ini jenderal. Peringkat jenderal ni besar lah. Bawah dia tentera banyak. Dia jenderal.
berjaya ditawan. Bayangkan. Sehingga media Israel menyalahkan polisi Israel, menyalahkan Amerika kerana tak bekalkan maklumat, tak tahu. Macam mana boleh tiba-tiba sekarang? Padahal mereka ada semua benda, CCTV ada semua ada. Ini kata innallaha qawiyyun aziz, Allah kuat. Ya, bila Allah tunjuk kekuatannya, Allah nak menangkan hamba-hambanya, semua benda tu dia tak guna. Soal ini ada benda belakang ni tak guna jadinya. Hari ni diorang keluarkan senarai tentera yang mati. Dengan pangkat sekali. Walaupun dia masih lagi menafikan jumlahnya. Masih tulis 44 orang. Setakat ni lah. Ahmad dah sebut jumlahnya ramai. 350 orang mati. 1,800 cedera. Sebahagiannya cedera parah. Tu belum cerita yang lain-lain yang diambil. Tawanan dan sebagainya. Beratus tawanan. Mana-mana kata jurucakap resmi mereka Abu Ubaidah, ia cukup untuk melepaskan semua tawanan Palestin di penjara Israel. Mana tawanan Israel yang kami dapat tu cukup untuk tebus semua tawanan Palestin di penjara Israel. Kena bebas semua kalau nak tawanan kan. Dia kena bebas semua, tu tawanan. Dia menjadikan mereka takut. Kena bebas semua. Bayangkan mereka duduk penjara dengan penuh kezaliman. Sudah bersedia untuk, mereka telah, Allah berikan keberanian, dah lama penjara, dia berani. Ini kalau keluar, tambah kekuatan. Jumlah yang ditawan cukup untuk membebaskan semua banduan atau orang Palestin yang dipenjara di penjara-penjara Israel. Ya, aku yakin ni kekuatan. Yang mereka tak pernah sangka. Ni yang mereka tengah pening ni. Macam mana boleh tembus? Israel tengah marah perisik dia. Sebab dia antara dibunuh lah ketua perisik sendiri kena bunuh. Ni dibayar perisik, perisikan. Habis, semuanya kena. Tak sempat nak risik. Ini kita sebut bila memang Allah cerita secara asbab, musabab. Besi kuat, sekian. Tetapi umat Islam dia ada akidah dia. Sebagaimana kita ajar bab tawakal. Bukan dengan ketiadaan benda tu lalu kita pun jelma. Nak perang macam mana kita tak ada benda. Tak. Umat Islam dia ajar terus bekerja. Tuan-tuan, kita ni bukan jenis menunggu Imam Mahdi turun. Orang Islam ni ada banyak perangai. Ada jenis. Tak apa, kita tunggu Mahdi turun tak. Mahdi turun kita menang. Sandar kat tiang. Ini bukan cara orang Islam. Orang Islam terus berjuang sampailah Mahdi tu keluar. Perang terus buat. Sebab kita tahu bila kita baca Imam Mahdi, bila dia keluar sudah ada tentera Islam yang bersedia menyambut dia. Mana geng ni, grup ni sentiasa dah melatih diri. Grup ini yang akan datang berbaiat dengan Imam Mahdi, grup yang sudah bersedia dah training. Bukan yang baru keluar daripada surau nak pergi perang. Kan? Mereka sudah terlatih. Sampai masa Mahdi itu keluar, mereka dah bersedia. Dah sedia untuk menjadi orang-orang yang membantu kemenangan. Bukan orang yang kata-kata kosong, menunggu bila lah Mahdi keluar, duk main teori tu, teori ni. Tak, bergerak terus, bekerja terus. Orang Islam adalah umat yang sentiasa bekerja, tak berhenti sampai nyawa kita hilang. Tu. Yang patut beribadat, yang patut berjuang, teruskan. Kadar yang kita boleh buat lah. Kadar kita boleh buat. Sampai masa tidur. Sampai masa makan. Sampai masa berjuang. Kadar masing-masing. Tapi nunggu bukan cara orang Islam yang menunggu. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang kekuatan di sini. Baik, kalau kita lihat ayat ni, kenapa Allah gabungkan antara 3 perkara, iaitu kitab, mizan dan hadid. Wahyu Allah. Kemudian mizan, asas keadilan. Kemudian besi. Apa kaitan besi tiba-tiba datang dalam penafsiran ayat Quran? Kata para ulama, dia ada 7 jawapan dia. 7. Tapi kita nak sebut 1 je. Baik, kalau kita sebut tentang agama. Semua agama, usul agama ini rujukannya ialah kitab samawi. Wahyu. 1. Yang kedua, semua muamalat berdasarkan kepada keadilan. Muamalah ni senang je. Adil. Okey, adil. Dan yang ketiga, untuk menguatkan wahyu ini dan muamalah ini mesti dengan kuasa. Maka besi itu lambang kekuasaan. Itu kaitan dia. Kenapa kaitan kitab, keadilan, neraca keadilan, kemudian besi. Kerana kitab itu sumber kepada semua asas-asas ibadat, akidah dan sebagainya. Manakala keadilan itu ialah asas kepada setiap muamalat. Dan bagi menjaga kedua-dua ini, sebab kita ada ibadat, 1, kita dengan Tuhan. Yang kedua, kita muamalat kita dengan orang. Muamalah kita, sama jiran, sama kawan, sama partner, sama suami, sama isteri. Ini sama orang.
Kita ada satu muamalah kita dengan Allah, solat kita, puasa kita, zikir kita, munajat kita, itu muamalah dengan Allah. Yang kedua, muamalah kita dengan makhluk. Maka muamalah dengan makhluk asasnya ialah keadilan. Muamalah dengan Allah mesti ada sumbernya, wahyunya, jangan bukan reka sendiri. Kita semayang reka sendiri. Saya nak ubah solat satu lagi, solat buhur nama dia. Buhur tu apa? Adik-beradik zuhur lah. Reka. Tak boleh. Sebab ia berdasarkan syariat. Ini kitab. Dan ini asas muamalat. Dan untuk menjadikan kedua-duanya bergerak dan mengikut landasannya, maka dengan kekuatan. Undang-undang. Besi ini ialah asas kepada kekuatan senjata. Sebab itu dalam Islam, kalau Islam ni cuma ada syariat tanpa ada politik, maka syariat tak akan tertegak. Kalau dulu ceritanya lah kekuatan, namanya perang. Hari ini, dan ruang yang kita ada ialah politik. Maka umat Islam tak boleh jauh daripada politik. Kerana dengan politik kita tegakkan syariat. Sebab itu sekular datang untuk pisahkan kita daripada politik. Lalu bila kita bercakap sikit bab agama dan menguatkan politik, menguatkan agama, dia kata tunggang agama. Tunggang agama. Tujuannya ialah untuk memisahkan. Sehingga mereka cuba mengharamkan mana-mana politik berasaskan agama. Yang mereka dah buat di Turki. Mereka dibuat di banyak negara-negara. Bukan banyak negara sekular tak benarkan mana-mana politik asas agama. Jaga agama. Kita kat Malaysia Alhamdulillah boleh lagi. Maka politik wajib digunakan untuk menjaga agama. Sebab itu asas. Kalau politik kita tak menang, siapa nak jaga agama? Mana peraturan agama kalau tak ada politik? Maka orang Islam kena kuat politik. Dia bukan politik biasa. Politik yang syumul. Bukan setakat politik kita boleh buat masjid je. Kita pun buat masjid. Kita pun buat mahkamah. Politik Islam syumul semua hal. Semua hal yang berkaitan tentang dakwah, berkaitan dengan ekonomi. Ni riba tak lepas lagi, arak tak lepas lagi. Politik kita belum kuat. Politik kita sampai kita boleh menolak sistem riba. Politik kita sampai kita boleh mengharamkan judi, arak dan sebagainya. Politik kita sampai kita dapat menolak segala ni kemungkaran kelompok-kelompok yang kita sebut LGBTQRST semua ni. Tolak semua kelompok-kelompok ini yang merosakkan akal dan keturunan manusia. Tolak zina. Ini politik kuat. Setakat nak bangga politik buat masjid, kita akan sempurna. Sebagaimana kita cerita tentang politik ketenteraan. Hari ini, atas asas yang orang Islam ada, khusus kat Malaysia ialah politik itu kekuatan. Kalau orang Islam tanpa politik, tuan-tuan tak boleh tegakkan agama apa pun. Maka dengan sebab politik, dimainkan tauliah-tauliah je. Dah habis tak ngajar lah. Tauliah bukan lagi ukuran ilmu, tapi ukuran politik. Agak-agak bukan grup kita tak payah bagi. Jadi rosak. Rosak. Orang-orang yang benar-benar berkelayakan memberikan ilmu dinafikan. Hanya kerana cara politik. Mereka menafikannya. Walaupun mereka tujuan, kalau tauliah kita nak jaga jangan sesat. Jangan sesat tetap timbul. Sebenarnya tujuannya untuk menjaga kepentingan. Agak-agak terjejas sikit, kena je ni kuat tegur je ni siap ni. Tarik tauliah. Kan tu kita perlukan politik yang kuat. Supaya kelompok yang menyampaikan kebenaran boleh menyampaikan kebenaran dengan sebenar. Tidak tinggal lagi pengampu-pengampu je. Tak ada penegur-penegurnya. Sedangkan agama ni, ad-dinun nasihat. Agama ni nasihat. Sifat agama ni dia boleh tegur sesiapa pun. Dan sepatutnya pemimpin dan siapa pun terbuka dalam mendengar teguran. Itu namanya agama. Bukan suruh mengampu dia. Ni agama suruh mengampu. Tak ada agama tu. Ada politik kena kuat. Kalau politik lemah, maka kita tak akan dengar suara Islam sebenar. Kita dengar suara mengampu. Kita cuma mendengar suara yang palsu. Bukan suara yang mengajak manusia pada Allah. Maka ini kita cerita tentang baks ataupun kekuatan. Apakah dia punya faedah antara gabungan wahyu, keadilan dan besi? Itu antara hikmah yang disebut oleh Allah Ta'ala. Sesudah Allah menyebut tentang besi yang merupakan keberkatan dari langit. Sebagaimana hadis yang kita bacakan dalam Musnad Firdaus. Allah Ta'ala turunkan 4 keberkatan dari langit, iaitu besi, api, air dan juga garam. Kemudian Allah menyatakan, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh dan Ibrahim. Ayat sebelum ini, 25 Allah menyebut kami utuskan rasul-rasul secara umum. Kemudian Allah menyebut secara khusus
Nuh dan Ibrahim. Kenapa disebut secara khusus Nuh dan Ibrahim? Kerana semua zuriat Nabi-Nabi datang daripada keduanya ini. Nuh dan Ibrahim. Semua zuriat pada Nabi. Wa imma datang daripada Nuh yang merupakan Abul Bashar Thani, ayah pada manusia yang kedua. Abu Bashar yang pertama, ayah pada manusia pertama Adam AS. Sebab berlaku banjir besar, mati belaka. Maka yang ada Nabi Nuh dan pengikutnya. Dan Allah kembangkan zuriat cuma daripada 3 anak Nabi Nuh. Yang lain orang beriman yang lain, yang bersama dengan Nabi Nuh, tak punya zuriat. Habis itu. Dia tak berkembang zuriat dia. Adapun Nabi Allah Nuh AS, 3 anak dia. Iaitu Sam, Ham, Yafis. 3 anak inilah yang kembang zuriat manusia sampai hari ini. Tuan-tuan sama ada keturunan Ham, Sam atau Yafis. Tengok tuan-tuan daripada mana keturunan dia tu. Dia tak ada lagi bertiga anak ni. Daripada ketiga anak inilah Nabi dan Rasul. Dan kesudahan Nabi dan Rasul itu berakhir daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Daripada Ibrahim wa imma susugalo Ishak yang melahirkan Nabi-Nabi Bani Israel. Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, seterusnya. Sehingga Nabi Isa AS. Atau melalui Ismail yang mensusu galu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Ibrahim ada anak Nabi Ismail. Nabi Ismail digelar Abul Arab, ayah pada sekalian orang Arab. Maka lahir daripada keturunan Nabi Ismail itu ialah Nabi Muhammad SAW. Maka Allah sebut sebelum ini kami turunkan Rasul-Rasul dengan membawa keterangan. Kemudian Allah khususkan 2 Nabi, Nuh dan Ibrahim. Kan daripada kedua mereka ini zuriat keturunan Nabi-Nabi. Sebab itu Allah sebut wa ja'alna fi dzurriyyatihima, kami jadikan daripada zuriat kedua-duanya Nuh dan Ibrahim an-nubuwwata, kenabian, wal kitab, dan wahyu diturunkan. Daripada kitab Tauratnya, Zaburnya, Injilnya, dan juga Al-Quran, semua daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim. Kemudian kata Allah, faminhum muhtad, di kalangan mereka ada yang mendapat hidayah. Wa katsirum minhum fasikun, tapi ramai terus memilih jalan fasik. Sebab itu tuan-tuan, Islam ni kena dakwah. Kerana kecenderungan manusia memilih fasik itu lebih cepat daripada kecenderungan mereka memilih kebenaran. Tuan-tuan tengoklah, kita nak dakwah orang ke masjid, orang dengar kuliah. Ni kalau kita tak dakwah, seorang pun tak datang. Kena dakwah. Dakwah pun dah datang, dia boleh tak datang balik. Kerana kecenderungan. Manusia itu lebih cenderung ikut nafsu. Kita lebih cenderung duduk rumah, buat benda kita suka. Kita tak cenderung nak bangun subuh, nak pergi kuliah, baca Quran, tu tak cenderung. Itu perlukan dakwah. Seorang kena dakwah tiap-tiap hari. Sehingga Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana peringatan itu akan memberi manfaat pada orang beriman. Kena ingat seumur. Walaupun asal dia kata, saya ni cita-cita nak mati syahid. Esok subuh tak ada dah. Baru semalam cita-cita nak mati syahid. Saya ni nak mati dalam kuliah. 4 bulan tak pergi kuliah. Kata nak mati dalam kuliah. Kenapa nak cerita dorongan nafsu? Saya nak jadi orang pemurah, lusa kedekut dah. Saya nak jadi abid. Nak jadi abid asalnya. Dah lara dah dia. Tuan-tuan, manusia macam tu. Saya dan tuan-tuan cenderung kita pada perkara lara lebih kuat. Sebab tu kita kena dakwah. Kalau tuan-tuan tak ingatkan diri tuan-tuan sendiri. Ada orang dia boleh tazkirah diri dia. Dia boleh sedarkan diri dia sendiri. Nampak dia terpesong, dia sedar. Ish, kau ni umur dah tak seberapa. Sikit lagi umur ni. Takkan nak lara. Dia sedar. Ada orang seorang kena sedarkan dia. Lama tak nampak kuliah, kena beritahu dia. Lama tak nampak solat Jumaat. Lama tak nampak sekian-sekian, kena sedar. Tak, dia tak sedar. Dia tak perasan dia tak ada. Dia ingat macam dia ada. Kita kena beritahu, awak tak ada. Ya ke saya tak ada? Bukan awak tak ada. Dia boleh perasan. Nak kata, kan ustaz tak ada. Dia kata ustaz pula tak ada. Kena sihir dia ni. Ustaz kata awak tak ada. Saya ingatkan ustaz yang cuti tak ada lama. Tentang dorongan nafsu kita terlalu kuat. Walaupun saya katakan tuan-tuan hari ni istiqamah buat baik, tunggu satu hari kalau kita leka sikit lagi. Tuan-tuan, dia ni bukan kita tengok sehari 2 puluhan tahun. Macam itulah cerita dia. Macam tu kita tengok cerita. Baik kita, diri kita, baik orang dekat dengan kita. Sebab tu Allah sebut, kathirun minhum fasikun, banyak memilih fasik berbanding memilih petunjuk. Dah pilih pun dia boleh lari balik, dia boleh corner balik. Kena ingatkan balik, tarik balik, datang balik. Macam-macam lah alasan dia. Yang mengajuk, cara mengajuk. Yang gaduh, cara gaduh.
Dia gaduh orang lain tapi yang menjadi mangsanya agama dia. Dia gaduh orang lain tapi dia pun tak datang kuliah sebab gaduh orang lain. Maka lihat bagaimana hidayah itu hilang. Tuan-tuan, kita kena tengok benda ni dalam diri kita. Kalau kita tak tengok, kita tak sedar sampai sudah. Sebab tu untung kita ada kawan yang tolong ingatkan. Ada kawan tolong ingatkan kita. Kalau tidak, kita akan cenderung pada nafsu. Kebanyakan manusia cenderung pada nafsu. Kebanyakan. Kita bukan kata orang, kita kata kita lah. Tengah kita semangat kuat, ibadat, tiba lemah balik. Tengah ibadat, lemah. Di asal mulanya kita tak nak buat ibadat sebab ada urusan sikit. Tiba-tiba jadi urusan tu banyak pula jadi banyak. Akhirnya jadi mula macam seronok pula buat urusan ni. Dia mula seronok. Akhirnya kita pun hilang. Bila hilang kita nak patah balik, malu lah. Banyaklah kita punya tu. Jadi ini antara hakikat manusia. Hakikat manusia yang dapat petunjuk sentiasa sedikit. Yang menjadi fasik sentiasa banyak. Yang menyeru ke arah fasik banyak. Yang menyeru ke arah petunjuk makin sikit, makin sikit. Sehingga sampai satu hari kita lihat penyeru ke arah kebaikan dah tak banyak. Yang seru ni kena marah pula. Yang seru kena marah. Yang ni yang kena tangkap. Yang menyeru ke arah keburukan itu tak kena tangkap. Bebas. Lepas tu kita kata bila nak menyeru ke arah kebaikan, syarat dia banyak. Banyak syarat. Walaupun dah ada kebaikan, ada syarat lain. Nak menyeru ke arah kefasikan, tak ada syarat. Boleh terus. Boleh terus. Ada apa-apa. Maka ini di antara kerosakan manusia. Kemudian kata Allah, summa qaffayna ala atharihim. Kemudian daripada golongan petunjuk, kami lalukan dari kalangan para nabi yang kami utuskan dan golongan petunjuk yang kami bimbingkan, qaffayna ala atharihim bi rusulina. Kemudian datang rasul-rasul kami yang lain. Daripada Nuh dan Ibrahim datang rasul-rasul yang lain. Wa qaffayna, dan kami datangkan Isa. Disebut Nabi Isa. Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian qaffayna, kami datangkan Isa bin Maryam. Wa atainahul injil, kami berikan kepada Isa kita Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'u, kami jadikan hati-hati pada pengikutnya ra'fah. Apa maksud ra'fah? Ra'fah iaitu menolak kejahatan dengan sifat lemah lembut. Kemudian Allah Ta'ala sebut rahmah. Apa maksud rahmah? Rahmah iaitu suka buat kebaikan. Suka buat kebaikan kepada manusia. Kemudian rahbaniyah. Rahbaniyah memberi maksud ialah inqita' lil ibadah anin nas, memperbanyakkan masa untuk ibadat. Rahbaniyah maksudnya beruzlah, buat ibadat banyak-banyak. Ini sifat mereka. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang rahbaniyah mereka ini, ibtada'uha, mereka yang mereka sendiri, bukan daripada agama. Rahbaniyah. Ma katabna alaihim, kami tak wajibkan benda tu. Illa btigha'a ridwanillah, dan mereka lakukan kerana mencari redha Allah. Seperti mereka mula makan sikit. Mula mereka duduk kat gua. Bukan kami suruh tu, kami tak suruh. Tapi mereka yang buat untuk dekatkan pada diri pada kami. Contoh kita kalau lihat dari sudut perintah Allah. Ada perintah Allah secara umum, secara khusus. Ada benda yang kita buat untuk melengkapkan perintah Allah. Contoh ginilah. Kita mengaji, belajar dengan ustaz-ustaz kita. Yang penting kita belajar. Tapi ada orang dia nak kuat lagi belajar, dia buat pondok. Dia nak duduk situ. Ni yang pondok ni dibuat sendiri lah. Bukan syariat suruh, tak ada. Syariat suruh belajar je. Nak balik-balik. Tapi tak, dia rasa dia nak belajar sepenuh masa, dia pun mula nak duduk. Sebagaimana zaman Nabi SAW. Rasulullah mengajar. Ada sahabat dia nak sepenuh masa, mereka tu duduk masjid. Mereka menjadi ahli sufah. Nabi tak suruh. Tapi mereka memilih untuk menjadi ahli sufah. Duduk sepenuh masa di masjid. Mereka tak nak terlibat kerja macam orang-orang Ansar di ladang atau orang Muhajirin di pasar. Mereka nak duduk belajar. Padahal orang Ansar yang pergi ke ladang juga belajar. Habis ladang datang belajar. Orang-orang Muhajirin yang sibuk ke pasar juga balik pasar belajar. Maka ini berlaku kepada pengikut Nabi Isa AS. Mereka nak dekat lagi dengan Allah. Mereka nak kurangkan makan, tak nak makan benda tu, tak nak makan benda ni. Ini tak nak makan ni, kalau makan ni cepat ngantuk, ni cepat ni. Mereka yang buat. Maka tak benar alaiha, bukan kami wajibkan. Macam saya katakan kita tuan-tuan, bila kita nak mencapai sesuatu kecemerlangan, kita mungkin buat sesuatu yang orang lain tak buat, kita je. Kita buat.
Sebab kita nak lebih cemerlang pada orang lain. Dalam ibadat pun sama, bila nak rasa makin dekat dengan Allah, mereka buat sesuatu yang orang lain tak buat. Ini kita sebut bid'ah. Baik, bid'ah ini tidaklah mutlak haram. Tidaklah mutlak. Tengok bentuk dia. Kalau dia hanya letak pada dirinya sendiri, dia buat dirinya sendiri, komitmen. Sebab dengan cara ini dia dapat melakukan sesuatu yang mendekatkan diri pada Allah. Umpama kita sebut tentang Maulidur Rasul. Dia buat dengan cara ini dia boleh ingat Rasulullah. Tidak dia macam lupa sebanyak, dia buat. Ingat tarikh ini, maka dia baca sirah sekian-sekian, maka ini benda baik bagi dia. Tapi dia tak boleh kata ini hukumnya wajib buat, tak. Itu hal lain. Tapi apa yang dia buat dengan tujuan dia, maka itu bagus. Tak ada masalah. Maka ini dilakukan oleh pengikut Nabi Isa. Kerana mereka nak dekat dengan Allah, ibtada'uha, mereka buat benda-benda yang tak pernah kami suruh. Tapi mereka buat sendiri. Demikian mereka lakukan illa btigha'a ridwanillah, mereka cari redha Allah. Tapi kesilapan mereka, fama ra'auha, mereka tak istiqamah. Haqqa ri'ayatiha. Tuan-tuan kita ni kalau nak buat sesuatu yang syariat tak suruh, tapi itu bagi menyempurnakan agama kita. Cara untuk mendapat kesan kena istiqamah. Istiqamah. Tapi bila kita tak istiqamah, maka datang balik dia punya kelemahan dalam ibadat. Datang balik. Kelemahan dalam ibadat. Kata Allah Ta'ala, فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرُهُمْ, dan kami berikan pahala di kalangan mereka yang beriman. Di kalangan ahli kitab yang beriman. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW, mereka beriman. وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ, tapi kebanyakan ahli kitab, kebanyakan orang yang ikut syariat Nabi Isa, pilih fasik juga. Bahkan mereka melampau. Tuan-tuan, bila kita sebut Nabi Isa ni, dia bukan agama Kristian. Nabi Isa ni agama Islam. Orang Kristian pun bening. Kenapa pula Nabi Isa bukan agama Kristian? Baik, istilah Kristian tu bila keluar? Istilah Kristian bila keluar? Dia tak keluar zaman Nabi Isa. Keluar zaman kamu. Kamu yang kata Kristian. Nabi Isa tu Islam. Dia sujud sebagaimana orang Islam sujud. Dan nama Kristian tu bila wujudnya? Nabi Isa kata, aku ajak kamu Kristian. Tunjuk dalam Bible mana ada Nabi Isa kata, aku ajak ke arah Kristian. Tak ada. Ia berbeza dengan Islam. Nabi ajak pada Islam. فَإِنِّي أَدْعُوكُمْ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ. Aku menyuruh kamu pada Islam. Islam kamu selamat. Nabi Isa tak kata aku suruh kamu pada Kristian. Mana ada nas tu? Istilah Kristian berlaku selepas Nabi Isa wafat pada pandangan mereka. Atau diangkat Nabi Isa ke langit. Pada akidah kita umat Islam. Istilah Kristian tu bila keluar? Berarti Nabi Isa bukan Kristian. Yang Kristian yang kamu. Bukan Nabi Isa. Tapi kalau Nabi Isa bukan Kristian, yang kamu Kristian tu ikut siapa? Kamu ikut siapa Kristian? Kamu bukan ikut Nabi Isa sebab Nabi Isa bukan Kristian. Dia Islam. Dia sujud, dia menyembah Allah. Dia tak sembah diri dia. Kamu duk sembah Nabi Isa. Sebab itu bila Allah Ta'ala menunjuk kebanyakan mereka yang mengikut Nabi Isa ini, yang asalnya mengikut Nabi Isa, sepatutnya sesudah kedatangan Nabi Muhammad SAW, mereka tak teragak-agak untuk pilih. Tapi mereka tersesat. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, ahli kitab di kalangan Kristian ini sebagai dhalin, sesat. Sesat. Sebab mereka tiba-tiba lupa istilah-istilah tu. Umpama kita sebut salib. Salib tak ada zaman Nabi Isa. Sejak bila Nabi Isa besarkan salib? Kamu yang besarkan salib. Duk cium salib. Nabi Isa ke cium salib? Tak pernah. Nabi Isa disalib, dia tak cium salib. Sejak bila pula orang bila diikat dengan salib, dia pun cium benda yang diikat tu. Lalu benda tu jadi mulia. Kamu yang reka. Maka ini punya kesesatan yang dilakukan oleh kamu. Sebab itu kata Allah, yang ikut Rasulullah lepas itu, sedikit banyak mereka terus memilih sesat. Asyik. Kemudian kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, takutlah kamu pada Allah dengan sungguh-sungguh. Berimanlah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yu'tikum kiflain, Allah akan berikan kepada kamu dua gandaan. Min rahmatihi, dek rahmatnya. Wa yaj'al lakum nura, dan diberikan pada kamu cahaya yang mengalir di bawahnya, yang kamu berjalan dengannya. Diampunkan dosa kamu dan Allah pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab tu ayat ini, kata ulama, bila mana ahli kitab berbangga di hadapan orang Islam, mereka datang jumpa dengan sahabat-sahabat Rasulullah, mereka kata, faqalu lana ajran, kami kan kalau beriman kami dapat dua pahala. Kamu kalau beriman satu pahala dapat. Sebagaimana Tuhan sebut dalam Quran,
Ulaika yu'tawna ajrahum marratain bima sabaru. Mereka yang ahli kitab, kalau mereka beriman, mereka dapat 2 pahala. Dengan disebabkan kesabaran mereka. Pahala waktu mereka ikut Nabi dulu, dan pahala mereka ikut Nabi Muhammad SAW. Maka ayat ini menjadi kebanggaan ahli kitab. Maka ahli kitab datang, kalau kami masuk Islam, kami 2 pahala, kamu 1 je. Kami kalau masuk 2. Dan kita lah sebut, saya kalau ikut macam dia, saya lebih cerdik daripada dia. Walau belum ikut lagi ni, dia bangga. Maka Allah turunkan ayat ini. Bahkan Allah tambah nikmat bagi orang beriman. Bukan sekadar orang beriman ada dapat kiflain, 2 gandaan pahala, tapi Allah berikan cahaya lagi. Dan Allah ampunkan dosa. Untuk menunjukkan darjat orang beriman mengatasi darjat ahli kitab yang masuk Islam tu. Yang ahli kitab tak ada poin. Mereka ni tak masuk Islam juga, tapi mereka gunakan poin tu. Poin kononnya kalau kami masuk Islam, kami dapat 2 pahala. Banyak pada kamu. Nak merendahkan. Tapi bukan nak masuk Islam. Nak gunakan ayat-ayat Quran untuk puji diri sendiri. Macam kita tengoklah ada orang kafir, dia nak gunakan ayat Quran untuk dia mengambil kesempatan tertentu. Kesempatan tertentu. Guna ayat Quran juga. Ini yang dilakukan oleh ahli kitab. Mereka gunakan Al-Quran untuk tunjuk kalau kami masuk Islam, kami lebih baik daripada kamu. Maka Allah turunkan ayat ini. Bahkan orang beriman itu, yang bertakwa, yang benar-benar beriman pada Rasul, mereka lah paling baik. Bahkan Allah berikan kepada mereka gandaan pahala dan cahaya yang akan menerangi perjalanan mereka akhirat kelak, diampunkan dosa mereka. Kemudian Allah tutup ayat ini. Li'alla ya'lamu ahlul kitab, supaya ahli kitab tahu. Alla yaqdiruna ala syai'. Bukanlah kemuliaan itu disebabkan mereka. Kata antara penyakit ahli kitab. Mereka terus berbangga kerana mereka keturunan Nabi. Semua Nabi-Nabi. Mereka bangga. Kami yang pertama dapat kitab. Kami dapat Taurat, kami dapat Injil, kami dapat Zabur. Puluhan ratusan Nabi daripada kami. Lalu mereka berbangga-bangga di hadapan orang Islam. Kami yang pertama yang beriman. Kami sekian. Maka Allah beritahu, kamu tidak berkuasa untuk menjadikan kemuliaan itu hanya berada dalam daerah kamu. Tuan-tuan, bila seorang padri Yahudi datang ke Mekah, pada hari di mana Rasulullah dilahirkan, dia nampak tanda-tanda yang dibaca tentang lahirnya akhir Nabi, akhir Rasul. Tuan-tuan kemudian ditanya, apakah malam ini ada lahir mana-mana bayi? Pada malam itu hanya seorang bayi yang lahir, Nabi Muhammad SAW. Tak ada lain. Lalu lihat rumah siapa dilahirkan ni? Maka lihat dilahir di rumah Abdul Muttalib. Aminah binti Wahab. Dia melahirkan Nabi SAW, dilahir rumah ayah mertua dia. Atau datuk Rasulullah, Abdul Muttalib. Lalu bila Yahudi dengar lahir pada malam itu, seorang daripada Quraisy, dia pun pengsan. Lalu dia berkata sesudah pengsan, hari ini telah berpindah kenabian daripada ahli kitab kepada bangsa Arab. Dia ingat kemuliaan itu akan kekal bersama. Sebab ahli kitab juga menunggu Nabi akhir zaman dengan menyangka mestilah track rekod Nabi-Nabi kalangan mereka pasti akan berakhir Nabi kesudahan di kalangan mereka. Tiba-tiba berpindah pada bangsa Arab. Kerana itu mereka dengki dan marah. Sampai hari ini, mereka cuba war-warkan dunia ni bangsa Arab jahat sekali. Kita bangsa Arab jahat, buat filem bangsa Arab jahat. Asalnya mereka untuk tohmah pada Nabi SAW. Kita pun terikut sekali, Arab jahat, terikut sekali. Cara mereka, tohmah. Berpindah kenabian daripada ahli kitab kepada orang Arab. Lalu mereka merasa marah, dengki. Akhirnya mereka memburuk-burukkan Rasul yang mereka pernah cerita tentang Nabi akhir zaman. Lepas itu kata Allah, Allah kurniakan pada orang beriman. Supaya ahli kitab mengetahui mereka tidak berkuasa mengekalkan kemuliaan itu. Kerana kemuliaan itu milik Allah. Kata Allah, wa annal fadla biyadillah. Kemuliaan itu di tangan Allah. Yu'tihi man yasha. Allah berikan siapa yang dikehendaki. Kalau dulu Allah beri pada ahli kitab, Bani Israel. Hari ini Allah nak beri kepada bangsa Arab. Nabi Muhammad SAW, wallahu zul fadlil azim. Allah itu maha luas kurniaannya lagi agung. Walha tuan-tuan. Ahli kitab ni sudah sedia maklum Nabi akhir zaman ini daripada Arab. Mereka sudah sedia maklum. Tapi mereka harap daripada mereka juga mereka sanggup berpindah ke Madinah. Supaya mereka di kalangan orang dipilih. Itu cerita Yahudi pergi ke Madinah tu. Supaya mereka terpilih. Tak Yahudi tetap Yahudi, bukan Arab. Kononnya nak keliru lah malaikat Jibril. Tengok, ni Arab, Yahudi. Kalau mereka duduk kat lain,
Pasti Jibril tak datang. Jadi mereka pergi ke negara-negara Arab. Duduk di situ. Dengan harapan kenabian itu nanti jatuh pada mereka. Mereka sanggup di negara Arab. Dan buat budaya-budaya Arab. Biar mereka dapat. Biar Jibril tersilap. Tengok dapat pada mereka. Tapi ini kehendak Allah. Jadi saya katakan bahawa Yahudi dah sedia maklum. Memang Nabi akhir zaman daripada bangsa Arab. Mereka dah sedia maklum. Daripada keluarga sekian-sekian itu semua tercatat. Tapi mereka cuba nak keliru. Helah lagi, helah. Helah, pergi duduk Arab, duduk Mekah, pergi duduk Madinah. Biar terkena. Biar mereka lah yang jadi Nabi. Dan mereka warwah Nabi akhir zaman. Cerita pada orang Aus dan Khazraj. Nanti Nabi itu turun, dia akan sokong kami, kalahkan kamu semua. Tiba-tiba Nabi ini, Allah utuskan orang Aus Khazraj yang sokong Nabi ini. Dan mengalahkan Yahudi. Dek kesombongan Yahudi akan makan tuan. Bagaimana hari ini Yahudi sombong, dia akan makan tuan. Dan Yahudi ni dia kalah sebab sombong ni. Dia kalah sebab sombong. Kerana itu Allah jadikan Yahudi ni tak akan wujud lagi di dunia. Dia sombong. Sombong sebagaimana disebut dalam hadis Nabi soal Yahudi dibunuh semua. Kenapa? Ini bangsa sombong. Daripada kecil mereka diajar sombong. Sampailah ke besar. Maka orang sombong tak layak hidup di bumi Allah. Sebagaimana tak layak masuk syurga Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.